Arwah suka tersenyum dengan tulang dan sentiasa membuat orang lain gembira dengan gelak tawanya. Tapi sekarang Cikgu Farizi gagal menghabiskan ceritanya. Atas dasar kasih sayang seorang guru terhadap pelajarnya, Cikgu Farizi berkongsi kisah Ainul Mardiah menerusi hantaran di Facebook beliau pada 5 November lalu. Jom sahabat semua, kita hayati kisah yang menyentuh hati itu, yang diceritakan kembali oleh Cikgu Arwah Cikgu Farizi. Langkah kaki aku masuk ke rumahnya lemah, seolah-olah tidak berpijak. Ainul Mardiah, cikgu tunai janji cikgu untuk tetap berjumpa Ainul walau apa pun terjadi. Sekarang cikgu tunaikan suara sebab berkumandang di hadapan susuk tubuh. Berwajah tenang, tidak bernyawa, seperti lena tidurnya tanpa gangguan, dan aku nampak senyumannya. Suara aku sebab air mata jantan aku mengalir. Ego lelaki aku jatuh di hadapan ibunya, saudaranya, dan orang ramai yang berziarah tanpa mampu ditahan. Aku suarakan segala luahan dari hati aku sebagai guru di hadapan ibu, arwah, serta penjara-penjara yang lain. Aku beritahu penuh sebab Ainul langsung tidak dosa dengan kami, malah kami bangga memiliki pelajar sepertinya. Sekitar pukul 6 pagi tadi, aku menerima panggilan telefon dari ibu Ainul Mardiah. Pelajar sekolah aku mengatakan anaknya sedang tenat. Ainul hampir 2 minggu lebih ditidurkan kerana penyakit yang aku sendiri pun sukar untuk menyebutnya. Tapi sebelum ini Ainul pernah terkena jangkitan COVID-19. Mungkin itulah puncanya. Antibodi badannya semakin lemah dan kuman mula menyerang paru-paru dan buah pinggangnya. Sebelum ini, ketika Ainul mengandung sakit bila batuk dan sebagainya, aku segera hubungi penolong kanan 1 meminta pendapat, dan segera kami hubungi KKM untuk bawa Ainul ke hospital. Ketika Ainul di hospital, abangnya sentiasa memberi info terkini keadaan Ainul padaku, untuk aku hebahkan kepada semua guru yang merindui kelibatnya. Ketika peringkat awal Ainul di kuarantin, aku sentiasa berwhatsapp bertanya khabar dengannya. Kadang-kadang aku suruh dia pakai elok-elok sebab aku nak bervideo call dengannya. Rutin aku di sekolah dan luar sekolah. Bila dengan mana-mana pelajar sakit, aku akan bertanya keadaan dan melawat. Tapi apalah daya aku ketika musim PKP COVID-19 dan hidup dengan SOP, maka aku gantikan dengan video call. Sambil berbual, aku selitkan sesuatu yang lucu sebab aku hendak bagi Ainul ketawa. Tetapi 3 minggu terakhir ini, Ainul semakin teruk hingga terpaksa beberapa kali ditidurkan. Aku dan Cikgu Muhammad Zulfaldi Yusof berikhtiar dengan membuat baca Yasin secara talian-talian bersama warga sekolah agar urusan Ainul dipermudahkan. Pagi tadi, lepas beberapa minit ibunya hubungi aku. Kali ini abangnya pula hubungi aku sekitar jam 6.40, memberitahu Ainul pergi untuk selamanya. Jantung aku berdegup kencang, seolah tidak mampu terima kenyataan ini. Kenapa Ainul begitu istimewa di mata aku? Allah yarhamah, Ainul adalah seorang pelajar yang sangat sopan santun, lembut gaya bahasa, dan sangat menjaga auratnya. Bayangkanlah aku
Aku tak perlu tegur dia banyak benda sebab pakaian longgar tudung dia balut sempurna seterusnya menaikkan seri wajahnya. Tadi kawan-kawan termasuk yang lelaki turut mengalirkan air mata mengiringi pemergian insan hebat ini. Ainul ini boleh digambarkan persis pelajar sekolah rendah zaman 90-an. Pelajar yang penuh adab, menghulurkan bantuan tanpa ditanya, meminta izin untuk sesuatu perkara yang sangat kuat mentalnya bila dimarah dan ditegur. Pasti mak ayahnya bangga ada anak seperti Ainul. Andai kata ada anugerah pelajar paling beradab dan memiliki budi pekerti yang hebat, pastinya nama Ainul akan aku calonkan kerana aku bangga ada pelajar sebaik Ainul Mardiah. Kali terakhir aku berhubung dengannya, dia berkata pada aku, "Cikgu Farizi, kalau saya sakit ke apa ke berlaku, cikgu mesti melawat saya tahu." Aku jawab, "InsyaAllah, yang penting Ainul cepat sihat." "Tak mahu, cikgu janji dulu." "Ya, cikgu janji Ainul." Hari ini aku tunaikan janji aku di depan susuk tubuh berwajah tenang. Ainul pernah tanya aku di sekolah, "Cikgu, macam mana kita nak tinggalkan sesuatu untuk sekolah supaya orang ingat kita?" Aku kata pada Ainul, "Hang buatlah baik Ainul, tapi jangan cerita kebaikan kita pada orang. Biarlah nama kita sentiasa meniti di bibir setiap kali mereka bercerita. Itulah orang hebat." Ya, hari ini terbukti segala kebaikan Ainul semua guru, kawan-kawan dan masyarakat ceritakan. Aku tak tahu kenapa Ainul rapat dengan aku dan aku boleh rapat dengan dia. Sebab Ainul ini pelajar pandai. Selalunya aku lebih banyak fokus dengan pelajar nakal atau hardcore untuk aku bentuk sesuai dengan amanah diberi pada aku sebagai ketua guru disiplin. Tergiang-giang ayatnya pada aku, "Cikgu kalau mengamuk macam harimau mengaum, atau sekolah dengar." Dia juga pernah cerita yang dia agak down untuk PT3 tahun 2019. Aku kata padanya, "Hang tahu tak, nama hang Ainul Mardiah tu satu nama besar. Hang kena kuat, sekuat adik Ainul yang buat pembedahan buang ketumbuhan di mulut tu. Nama hang Ainul antara nama yang dah ada di syurga, macam lagu unik tu." Ya, dia memang kuat. Sakit yang menimpanya ditanggung sekuat tenaga. Bayangkan, ketika sakit dia masih lagi ikut PDPR. Katanya dia nak buat terbaik untuk SPM. Allahu Akbar, hebatnya anak ini. Namun kini Ainul Mardiah telah tiada. Yang ada hanya namanya yang pasti takkan lepas dari mulutku bercerita sebagai contoh kepada pelajar-pelajar lain dan juga anakku Mawar. Ainul, coretan biasa ini cikgu abadikan di Facebook cikgu agar setiap tahun ia akan jadi memori kenangan kita belajar dan mengajar. Jika semangat cikgu jatuh, pasti nama Ainul Mardiah akan menyemarakkan kembali semangat cikgu. Pergi di hari Jumaat mulia, cuaca redup, wajahmu cukup tenang. Berehatlah Ainul, syurga tempatmu. Tariklah cikgu sekalian 3 syurga tahu. Cikgu puas hati sebab cikgu dan dah tunaikan janji cikgu pada hang Ainul. Cikgu sedih tapi cikgu reda. Kami sebagai manusia sayangkan hang Ainul, tapi mana mampu kami lawan sayangnya Allah padamu Ainul. Salam takziah kepada keluarga arwah Ainul Mardiah. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin.